لي سري ويسر لي أمري حوزة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so sama-sama kita doa. Semoga usaha kita yang kita buat ni Allah akan bagi ganjaran setimpal dengan usaha kita. Okey. So saya akan sharekan skrin. Okey, jadi untuk linear law ni, okey, sebelum ni saya ada maklumkan dekat korang, untuk linear law semua saya kata buat dekat apa ni? Kertas graf kan? Okey, so sekarang saya nak perbaharui sedikit. Tu yang pentingnya awak join benda-benda macam ni. Sebab bila saya dapat info yang baru, so saya akan sampaikan. Sebab bila nak sampaikan kat kelas semua, kadang-kadang tak sempat. Okey. Saya minta maaf pada beberapa pelajar mungkin ada yang PM saya bagi tahu cikgu saya tak boleh join kelas, saya ada itulah, ada inilah. Okey. Ada beberapa orang yang saya baca saya tak balas. Okey. Awak ada masalah apa-apa kalau tak terlampau secret kan, awak bagi tahu awak ada kelas ke apa, bagi tahu dalam grup. Saya tak bukanlah saya tak nak layan sangat awak PM saya sebab kadang-kadang dah banyak sangat soalan yang sama. Dia bagi tahu yang sama, cikgu saya ada itulah, saya ada inilah. Jadi saya tak jawab. Okey, sebab saya pun okey azan sekejap. Tak isi dah.
Okey Okey, so hukum linear. Ingat dalam periksa bahagian C, tolong ikut apa yang saya bagi tahu. Bila kertas satu, sebab dia kertas satu pun ni macam kertas dua juga. Dia ada bahagian. Okey, jadi bila kertas dua, sebab kertas satu, semua topik boleh keluar, mana-mana pun. Kalau dulu segitiga tak keluar dalam kertas satu, sekarang segitiga pun ada dalam kertas satu. Jadi, untuk kertas dua, yang saya boleh bagi tahu kamu, kertas dua. Kertas dua, you jawab dulu bahagian C. Tingkatan 4, tingkatan 5, sama je. Jawab bahagian C. Okey, bahagian C tajuk dia apa? Iaitu nombor indeks. Kalau tingkatan 4 tak ada pilihan lah, nombor indeks dengan penyelesaian segitiga. Okey. Kemudian lepas tu kalau SPM you jawab linear programming, macam tu. Kemudian satu lagi tajuk yang wajib kamu jawab adalah linear law, hukum linear yang kita nak tengok malam ni. Okey. Hukum linear, sebelum ni saya bagi tahu pelajar buat jadual dekat kertas graf. Okey, pelajar kelas yang saya ajar, saya kata buat dekat atas ni. Okey, dalam peperiksaan, atas ni ada ruang, dia akan tutup. Masa scan, dia akan tutup. Jadi bila dia tutup, sebab sebenarnya dia nak tutup nombor giliran. Jadi saya tanda pun saya tak tahu tanda kertas apa. Jadi awak jangan letak apa-apa pun, jawapan ke jalan kerja ke, dekat bahagian atas. Sebab atas ni ruangan untuk angka giliran. Okey. Jadi bila saya tengok sekarang kertas graf bukan lagi lampiran asing. Kertas graf memang dia dah print pada kertas soalan. Jadi sebelum ni saya bagi tahu kan buat jadual dekat sini kan, dekat ujung ni. Okey, tapi bila kita tengok soalan peperiksaan macam yang form 4 semua macam tu, kertas graf cikgu tak perlu sediakan dah sebab kertas graf dia dah print dekat kertas soalan. Jadi contoh ini kertas graf, sini soalan dia. Macam ni lah, macam keadaan macam sekarang ni. Dan ni ada ruangan jawapan. Jadi jadual buat dekat ruangan jawapan. Sebab kamu bukan lagi menjawab dalam buku jawapan. Kamu menjawab semua pada kertas soalan. Macam kertas satu. Jadi ada ruangan jawapan untuk jadual, kamu buat dekat situ. Jadi graf ni hanya untuk graf. Jadi yang sebelum ni saya bagi tahu buat dekat graf kan? Okey, so kita ubah. Kita buat di ruangan jawapan. Okey, itu yang saya nampak berdasarkan soalan yang dah ada sekarang lah, macam akhir tahun dengan tanpat kan, korang punya trial semua. Jadi maksudnya kamu tak ada lampiran tambahan kecuali lah kertas graf kamu koyak ke apa benda kan, mungkin kamu akan minta yang ganti. Kalau tak, semua dah ada. Jadi kalau sebelum ni kan saya bagi tahu kamu soalan dia, susunan dia. Jadi bila bermulanya KSSM, dia semua berada di kertas soalan. Okey? So saya harap clear yang itu. Okey, tolong tengok di sini. Untuk mendapat markah, sekarang saya nak tak ada orang hantar kertas kosong. Tolong ya, jangan hantar kertas kosong. Terutamanya tingkatan 4, siapa hantar kertas kosong, pastikan awak tak mendaftar ADMET untuk tingkatan 5. Ni saya cakap terus terang ni. Saya dah lah record. Kan awak boleh kata, "Oi, cikgu tu tak bagi." Yes, saya tak bagi sebab awak tak nak berusaha. Okey. Siapa hantar kertas kosong? Okey, markah bawah 10, tak payahlah ambil ADMET. Menyusahkan diri awak je sebab maths pun dah susah. Okey, jadi untuk mengelakkan markah awak bawah 10, tolong ikut kelas-kelas yang saya akan buat. Kalau kelas saya, ikutlah yang saya bagi tahu dalam kelas, dan saya dan cikgu Yati juga akan buat kelas secara online. Tolong follow tajuk yang kami akan bagi tahu. Okey, sebab soalan tu dari pihak negeri.
Jadi awak follow je apa yang cikgu akan bagi tahu. Sebab kita kena target topik yang boleh. Jangan jawab, jangan nak belajar semua. Nanti awak lagi lah susah nak dapat. Okay, sebab dimaklumkan soalannya susah. Okay, kita tunggulah nanti 7 hari bulan. Jadi ingat, okay, tajuk ini wajib. Apa yang perlu kamu buat? Baca soalan dekat sini, dia 2 markah. Saya nak tolong sama-sama buat. Jangan awak nganga tengok je skrin ni. Jadi pegang pensel, pastikan saya dah bagi tahu kertas graf, pastikan ada semua peralatan dan buat. Okey. Jadi dekat sini awak tengok berdasarkan jadual, bina satu jadual. Dia suruh kamu buat jadual untuk mendapat 2 markah. Jadi sangat mudah. Tekan kalkulator. Apa dia jadual dia? 1 per Y dan 1 per X dan 1 per Y. Jadi, apa yang perlu kamu buat di sini adalah buatlah jadual 1 per Y dan jadual 1 per X. Okey, jadi dekat sini tak adalah kamu punya markah kosong. Okey. Tolong tengok betul-betul. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kita buat jadual. Okey, ingat ya, kamu nak kejar masa. Admat ni kena cepat dan tepat. Tak payahlah kamu nak pergi ambil pembaris, nak buat kotak pun awak nak guna pembaris. Tak perlu. Okey. So guna je freehand je garis. Macam Umar dia menulis pakai pembaris. Tak apalah, dia menulis pakai pembaris. Jadi kalau dia buat pun memang laju. Sebab dia dah biasa menulis pakai pembaris. Jadi korang nak buat jadual, tak payah pakai pembaris. Okey, tengok macam ni. Kita kira ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ni saya tunjuk. Okey, siapa yang okey, teruskan buat. Okey, kat sini 1 per X, sini 1 per Y. Kenapa? Sebab dia dah kata 1 per X, 1 per Y. Atas paksi X, bawah paksi Y. 1.5. Jadi apa yang perlu awak buat dekat sini adalah tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator 1.5. 1 per iaitu bahagi. Okey, tekanlah kalkulator sekejap ya. Saya keluarkan mana kalkulator saya ni. Baik. Okey, tekan kalkulator kejap. Okey ni. Mana kalkulator saya? Allah. Sekejap ya. Awak tekan kalkulator ya. Alamak, hilanglah pula. Saya tak guna. Okey, awak tekan kalkulator lah. 1 per 1.5. Okey, sebab dia kata 1 per X, 1 per Y. So, you completekan you punya jadual. Okey, saya nak semua orang buat. Mesti buat. Mesti buat. Jadi, awak tekan kalkulator, completekan semua. Dapatkan semua jawapan, penuhkan jadual. Okey, pemeriksa dia akan semak satu demi satu. Pemeriksa dia akan semak satu demi satu. Tak nak ada satu pun salah. Walaupun satu salah, yang lain betul, so dia akan hilang markah. Sebab markah 2. 1 untuk 1 per X, 1 untuk 1 per Y. Ingat, jawapan kamu kena bundarkan pada 2 titik perpuluhan kecuali awak punya skala 2 cm 0.1. 2 cm 0.01. Dia dah ada perpuluhan. 0.01. Jadi, bila dia ada 2 titik perpuluhan dekat situ, awak punya jawapan boleh sampai 3 titik perpuluhan. Sebab bila skala dia 2 cm 0.2 cm 0.01 bermakna kamu boleh baca pada graf sehingga 3 titik perpuluhan. Jadi macam ni skala dia 0.1. So jadual kita cukup dengan 2 titik perpuluhan. Lengkapkan sampai habis. Okey. So awak dapat semua 0.5. Jangan letakkan pecahan. Jangan letakkan pecahan. Awak tengok saya tak letak pun pecahan. Jadi awak tak boleh letak pecahan. Ikut macam saya tunjukkan. So you akan dapat lengkapkan 3-3. Bundarkan dengan betul. Okey. Jangan biarkan dia dalam pecahan dan pastikan you round off jawapan kamu. Okay, so awak kena settlekan semua.
baru awak akan dapat full mark. Sebab pemeriksa akan semak satu demi satu. Okey, jadi sini 0.17. Semua orang dapat? Okey, kalau yang tak boleh tekan kalkulator, angkat tangan. Tolong angkat tangan kalau ada yang tak tahu tekan kalkulator. Semua ada? Semua okey? Okey. Jadi teruskan 1 bahagi 0.77. Okey. 1.29. So 30. 1 bahagi 0.465. You dapat 2.15. Okey. 1 bahagi 0.385. You dapat 2.60. Then 1 bahagi 0.351, you dapat 2.85, dan yang terakhir 1 bagi 0.328. Okey, ini yang kamu dapat. So, sebagai pemeriksa, dia akan semak satu demi satu. Semua betul, baru you dapat 1 markah. Bawah pun dia semak, semua betul, baru dapat 1 markah. So, total kamu dapat 2 markah. Jadi, tak adalah istilah kertas kosong. Okey, seterusnya. Apa yang saya nak awak buat adalah tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Okey, saya dah share dalam form 5 pun saya dah share. Form 4 saya rasa pun saya dah share tapi saya takut. Okey, saya akan share dalam grup grup sekolah untuk form 4, form 5 dah ada. So saya tak pasti form 4 saya dah share ke belum. Okey. So saya Okey, saya dah share iaitu penggunaan kalkulator untuk hukum linear. Okey, sebab kalkulator saya tak keluar, saya tak pasti kenapa kalkulator saya tak keluar ni. Okey, jadi saya nak tolong kalau dulu saya tak berapa gemar sebenarnya menggunakan kalkulator sebab dia melibatkan teknikal. Saya takut pelajar saya lupa step bila tekan kalkulator. Jadi sekarang ni tak boleh. Saya nak awak tekan kalkulator sebab tajuk ini adalah tajuk harapan untuk kamu dapat full mark. Kalau kamu tak tekan kalkulator, kamu perasan jawapan kamu betul. Jadi rugi, kamu tak akan dapat full mark. Okey. Jadi saya akan terang kalkulator yang warna hitam. Okey, kalau awak boleh follow, awak follow. Kalau tak nanti you check balik, tengok balik link YouTube yang saya share. Tolong tengok cara tekan kalkulator. Ada dua-dua kalkulator. Biasa kamu guna Casio 570MS yang warna apa ni? Yang warna hitam dengan yang classic view ke apa tu nama dia. Saya pun tak ingat apa dia, warna putih tu. Okay, yang itu. Dua-dua saya ada dah buat record dia. Okay, cara tekan kalkulator. Jadi dekat sini apa yang perlu buat adalah kamu akan tekan kalkulator, tekan mode sampai jumpa REG. Okay, tekan mode sampai jumpa REG. Sekejap saya cek lagi sekali kalkulator saya ada ke tak. Saya pun kenapa kalkulator saya hari ni menyorok. Mana dia? Saya try bagus ada. Tapi kalkulator saya ni kalkulator warna dia kat sini warna silver. Tapi bukan macam silver yang siapa ada kalkulator ni. Okey. So tekan mode sampai jumpa REG. REG itu nombor 2. Nombor 2. So kita nak tajuk linear law. Lin tu nombor 1. Lepas tu kita masukkan setiap nilai kat sini. Nilai kita apa? 0.67. Okey, koma, ni koma. Okey, then kita masukkan 0.40. Jangan tersilap XY. Okey, then ditekan M plus 1. Lepas tu you jawab, ditekan lagi 0.5. Okey, koma 1.3. 1.3. M plus. Okey, then 0.33. Okey, koma 2.15. Okey, M plus. Kemudian 0.24, okey, 2.60. Okey, M plus. Then 0.2, 2.85 M plus.
Okay, then 0.17, 3.05 M plus. Total ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data kita dah masukkan. Okey, selepas kamu masukkan semua data, you tekan shift, you tekan nombor 2. You tekan shift, you tekan nombor 2. Dekat kalkulator kamu ada bulat ni, bawa ke kanan. Sampai kamu jumpa A, B, R. Saya nak awak ambil nilai A, B, R ni. Okey. So kita tengok apa dia A. A nombor 1. Nombor 1 tekan equal. So kat situ kita dapat A kita 3.89. So awak tuliskanlah dekat awak punya kertas mana-mana 3.89. Ini sebagai panduan awak. Okay, next. Kita tekan shift balik. Kita tekan nombor 2. Bawa ke kanan. Jumpa pula B. B nombor 2. Tekan sama dengan. Kita dapat negatif 5.22. B kita negatif 5.22. Ini panduan untuk memastikan jawapan kamu nanti betul. Okey. Jadi apakah A, apakah B? Okey, tengok. Saya nak awak ingat B. B tu apa? B stand for M. Bahasa Melayu. M tu apa? M is your gradient. Gradient iaitu kecurunan. Formula cari gradient M ialah Y2 minus Y1 over X2 minus X1 atau intercept of Y divided by intercept of X. Okey? Jadi maksudnya dekat sini nanti masa kamu jawab soalan ini kira-kira you akan dapat kecurunan negatif 5.22. Okey, tapi soalan kata kat sini guna graf DB. Mungkin pada graf kamu dapat 5.24, 5.21, 5.23 contoh. Jadi, jangan ikut yang kamu tekan kalkulator. Kamu mesti ikut pengiraan graf. Sebab soalan kata guna graf. Siapa ambil jawapan yang kamu tekan kalkulator, you tak dapat markah. Sebab dia kata bukannya based on your calculator. Dia kata gunakan graf. By using your graph. Bukan using your calculator. Calculator ini tadi untuk semak jawapan. Okay. Next. Lepas B adalah untuk kecurunan. Dan C is your, A is your C. C itu apa? Pintasan paksi Y. Ini bererti graf kamu nanti, paksi X kamu boleh letak di bawah kertas graf. Ujung sekali. Dan graf kamu nanti, sebab soalan ni, kita akan cari line of best fit, iaitu garis lurus penyuaian terbaik. Jadi, kita garis di sini nanti adalah 3.89 atau kamu dapat 3.90. Tak apa. Kamu dapat 3.83. Tak ada masalah. Janji hampir. Tapi kalau kamu dapat 3.6, kamu dapat 3.5. Maksudnya you plot atau garis yang kamu cantum ini salah. You tak akan dapat line of best fit. Dan yang bawah-bawah nanti akan hilang markah. Okay. So ingat, first step apa yang perlu kamu buat. Okay. Yang pertama, benakan jadual. Yang kedua, kalkulator. Ini step yang perlu kamu buat. Barulah kita jawab soalan plot. Okey, plot. Yang bawah ni biar dulu. Okey, kita plot. Plot 1 per Y melawan X. Kamu ni masih confused. Mana paksi X, paksi Y. Kalau matematik, dia kata plot. Okey, Y melawan X. Y against X. You dah tahu. At maths, no more YX. You ada 1 per Y. 1 per X. You ada XY dengan set X. You ada log Y dengan log X tambah 1. You ada apa? Y kuasa 2 dengan 1 per set X. Macam-macam.
Paksi Y, paksi X tidak lagi semestinya X dan Y. Dia boleh jadi macam-macam. Okey. Terutamanya pelajar tingkatan 4, awak tak clear, tolong angkat tangan. Saya akan pastikan, saya akan bagi tahu Cikgu Yati, siapa tak jawab soalan ini, tak dapat full mark, yang lain awak memang akan sakit. Ataupun mungkin dapat 8/10 pun okey. Siapa dapat separuh daripada 10, maksudnya bawah 5, saya tak nak awak ambil MAT. Bukan apa, saya kesian awak. Saya kesian awak. Sebab tajuk mudah pun awak tak boleh buat, nanti lagi susah. Okey. So sekarang dia kata 1/Y melawan 1/X. Jadi tadi saya dah kata dah. Kita punya graf begini. Jadi ambil kertas graf. Okey, soalan kata 2cm 0.1 untuk paksi X. Jadi awak bolehlah. Graf dia ni nanti macam ni, ada ruangan putih. Tak payahlah awak nak garis kat tengah. Gunalah semaksimum graf yang boleh. Jadi dia kata 2cm 0.1 untuk paksi 1/X. So 2cm. Jangan tak tahu 2cm. Okey. Kertas graf kamu, dia dah warna dia dah nampak ni. Yang ni bold. Beza dari sini. Dia gelapkan. So itulah dia 2cm. Jangan pergi ambil mula kat tengah ni. Nanti untuk 2cm kat sini saya takut kamu tersilap. So ambil garisan gelap ke garisan gelap. Benda ni simple Benda ni simple. Tapi kalau saya tak ingatkan, nanti ada pelajar yang tak seragam dia punya skala. Tak seragam tu apa? Maksudnya dekat sini dekat petak ke-5, tiba sini petak ke-6. Sebab apa? Dia tak nak guna yang warna yang dah ditebalkan ni. So dia kata 2cm 0.1, so you buat start from 0, 0.1, 0.2, 0.3, okay, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, sampai berapa? Buatlah sampai habis. Okay. Jadi saya harap kamu buat. Okay, jadi awak tengok tak? Kat situ paksi X 1/X kita sampai 0.67. Sebenarnya sampai 0.7 dah cukup. Lebih tak apa. Okay. Paksi Y 2cm 0.5. Kalau kamu takut tersilap, sebab bila skala yang bukan 1, 2, 3 ni, ramai pelajar silap. Contoh ya, dia buat 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Lepas 1.0, dia pergi buat apa? 2, 3, 4, 5. Itu yang bahaya. Okey. Jadi nak untuk mengelakkan awak silap, awak tekanlah kalkulator. Okey, mula-mula 2cm 0.5 kan? You buat dekat sini 0.5. Sekejap Okey, you buat sini 0.5. Then you tekan kalkulator. Tambah 0.5. You dapat 1.0. Tambah dapat 1.5. Tambah lagi. You dapat 2.0. 2.5. Okey, 3.0. Dan seterusnya. Okey. Akmal 5C ada tak? Akmal ada? Akmal ada, tapi dia macam ni, internet Akmal sekarang ni teruk, tapi saya dah tolong ni Mio. Okey. Akmal kelas C internet dia teruk, tapi lepas saya dah tolong dia work around sikit, dia tengok saya stream cikgu dan dia dengan okeylah. saya. Tak apalah. Sekarangnya kesimpulannya Akmal ada. Ada. Okey, itu je. Okey, terima kasih Mio dengan ulas pencerahan daripada kamu. Okey, alhamdulillah. Nampak tak kerjasama dari kawan. Akmal, kalau kau tak buat juga, siap kau. Kau akan sakit lagi jiwa. Nampak je Cikgu Zarina, dia lagi sakit jiwa nanti. Okey. Jadi dah siap. Kalau awak tengok, awak kena plot dengan skala yang seragam. Seragam maksudnya ni lah. 0.1. Nanti ada hamba Allah tu semalam saya jumpa. 0, dia skala dia 2. 0, 0.2, 0.4. Lepas tu 0.3. 0.4. Dia tiba-tiba 0.5, 0.6. Mula-mula 2cm 0.2. Lepas tu 2cm 0.1. Sesuka hati. Tak boleh. Seragam maksudnya kena sama. Kalau beza sini 0.1, sama 0.1, 0.1. Sebab tu saya suruh awak tekan kalkulator. Okey? Settle yang ini awak plot.
Okey, oleh kerana saya plot dekat skrin kalkulator laptop ni dia licin sikit, jadi kadang-kadang saya tak dapat plot dengan tepat. Saya nak awak plot dengan tepat. 0.67 dengan 0.4. Dan saya harap tak ada lagi orang yang tak tahu nak plot graf. 0.67 dengan 0.4. Ini 0.6, kita nak 0.67. So kita ambil petak yang ke-7. Okey, dan 0.4 ini 0.5. 10 petak 0.5. Jadi kalau dia nak kat sini tadi 0.4 kan. 0.4 bermakna kita akan ambil 8 petak. Okey, so you akan plotkan 0.67, 0.4. Okey, 0.67, 0.4. Okey. Okey, sebab macam saya kata, saya buat anggaran dekat situ. Okey, situ 0.67, 0.4. Next. Tolong lengkapkan. Tolong plot sama-sama saya buat. Okey, next 0.5, 1.3. 0.5, 1.3. 1.3. So 1.3 di sini. Okey. Kemudian 0.33, 2.15. 0.33, 2.15. 2.15. 2.1. 1.5. Okey. Okey, so saya besarkan lagi nampak. 0.33 di sini. 2.15. Okey, kalau awak tengok 0.33 yang ini. 2.1 di sini. Ni 1.5. So, di sini. Okey. Next. Saya buat bulat, jadi awak pun buat bulat. Jangan buat bentuk lain ya. Ikut saya buat. Ikut. Okey. 0.24, 2.6. 0.24. 0.24, 2.6. 0.24. Ini. Dan 2.6. Okey. Okey. Seterusnya 0.2, 2.85. 0.2, 2.85. 0.2, 2.85. Okey, ni 2.5, 2.6, 2.7, ni 2.9. Okey, 2.85 di sini. Okey. Dan yang terakhir 0.17, 3.05. 0.17, 0.17, 3.05. Okey, 3.05. Okey, ni 0.17, 567, 3.05. Ini 3.1, so di sini. Okey. So itu yang kita plotkan. Pemeriksa akan semak titik demi titik. Titik demi titik ni dia plot, dia check satu-satu. Tek. Betul ke tidak? Jadi kamu nampak kita dah tahu tadi anggaran graf kita ialah 3.89. Saya punya graf ni silap sebab dia kecerunan negatif, sepatutnya macam ni lah. Sebab kecerunan kita negatif, so graf kita akan jadi macam ni. Okey. So you tengok dia berada di atas ni. Paksi y-intercept kamu nanti 3.89. Okey. So sekarang kita gariskan. Kita akan gariskan, so kita akan cuba cantumkan seberapa banyak titik yang boleh. Kita akan cantumkan seberapa banyak titik yang boleh. Jadi kalau tadi sebab kita dah dapat anggaran, kita punya y-intercept 3.89. Jadi awak cubalah dapatkan. So kalau awak tengok, saya akan gerak ni. Kalau saya buat macam ni, kita ada 6 titik. Kamu akan nampak, saya kena dengan 4 titik. Mana 4 titik, you tengok. Okay, you tengok. Dekat sini kena, di sini kena, di sini kena, di sini kena. Namun, ada 2 titik yang tak kena dan kedua-dua titik berada di atas pembaris. Ni pembaris ke atasnya. Tak nak.
So ini tidak bagus. So saya akan gerakkan, saya akan carikan supaya kalau dia tak kena dan dia bilangan yang tak kena tu balance kedudukan dia. Apa maksudnya? Awak tengok Oops. Okey. Okay. So saya lebih kurang ni sebab bila saya gerakkan sikit pembaris tu saya lepaskan tangan saya dia gerak. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, alamak. Ni macam better. You nampak tak? Satu je titik yang dekat atas pembaris. Titik yang kena ni 1, 2, 3, 4. Kita ada 6 titik. Satu titik kita nampak, satu lagi titik kita tak nampak. Bermaksud dia balance lah. Dia ada 6, 4 kena, 1 kita nampak, 1 tak nampak. Sebab pembaris saya macam ni. Sebab tu saya nak semua orang untuk dapat 10 markah gunakan pembaris yang warna Lutsina. Yang transparent tu. Yang transparent tu kan ada pembaris yang putih dengan yang jernih tu kan. Guna yang tu. Kalau tak ada pembaris tu, nak beli pembaris yang berapa sen tu yang warna pink, warna hijau, adik awak punya tu pun boleh. Tapi kalau warna hijau, nanti kertas gerah awak hijau dah tak nampak. Beli modal lah sikit guna pembaris yang ni. Okey? Jangan guna pembaris besi. Saya nampak orang guna pembaris besi, saya ketuk tangan awak pakai pembaris besi gitu. Jangan guna pembaris besi. Okey, so dekat sini maka saya akan gariskan. So saya gariskan, ini graf saya. Okey, jadi awak nampak bila saya garis, mesti kena dekat paksi Y. Wajib. Wajib kena. Sebab soalan seterusnya berdasarkan graf. Kalau awak tak garis ni, awak nak jawab soalan bawah nanti tak boleh. Sebab graf awak tak lengkap. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya masukkan titik yang tak kena tu balance. Ni nampak ni nampak tak kena, ini pun tak kena. Okey. Kenapa saya suruh awak buat bulat? Kenapa saya tak kata buat pangkah atau saya kata saya buat bulat, awak buatlah sesuka hati awak. Saya tak kata macam tu. Saya kata saya buat bulat, awak buat bulat. Ada yang kata cikgu fizik pangkah, itu fizik. Saya admit. Okey. So saya nak awak buat bulat. Sebenarnya bulat pangkah tak kisah. Tapi saya pernah ditaklimatkan, dia kata kalau bulat ni kena sedikit pun dia dah anggap kena. Kalau pangkah ni dianggap kena kalau dia kena betul-betul kat tengah tu macam tu. Ni pangkah kan? Istilah kena betul-betul kat situ baru kena. Okey. Tapi biasanya macam ni. Okey, ni tak ada masalah lah. So kita nampak balance. Jadi sampai sini you tengok markah dah dapat berapa? 2, 3. Dah dapat 5 markah. Sebab tu saya kata siapa dapat bawah dari separuh 10, jangan ambil admit sebab ini sangat mudah. Okey, settle. Kita akan jawab soalan seterusnya. You tengok apa dia kata. Dia kata guna graf mencari nilai K dan P. Dekat sini barulah ada pengiraan. Jadi awak dah kalau masih fail, then yang lain pun awak tak boleh buat, berusahalah untuk jawab soalan ini walaupun nak linearkan persamaan ini kadang-kadang sukar sedikit. Sebab kamu tak faham. Okey, tengok soalan ini. Soalan dia K per Y sama dengan P per X tambah 1. Soalan sebenarnya dah bagi tahu nak buat apa. Nak buat apa? Dia kata plot 1 per Y. Yang awak ada K per Y. Jadi dekat sini pengacau awak apa dia? Mio? K. Ya, K pengacau kita. Bila K pengacau kita, maka kita akan buang K. Nak cara buang, apa nak buat? Siapa tingkatan 4, siapa nak respon? Tingkatan 4 seorang respon? Wakil tingkatan 4? Sebab saya pun tak tahu siapa yang join. Tak ada, tingkatan 4 tak ada. Semua tingkatan 4 nak fail ya. Okey, sekejap Tingkatan 4 seorang.
Siapa ni? Susah nama. Iman Zulkifli. Iman ada? Sebab saya macam ternampak nama Iman tadi. Ada tak? Mic rosak. Atau pergi toilet. Itu je alasan korang. Kan? Okay? Okay. Jadi dekat sini, awak nampak dia K per Y. Bila dia K per Y, tadi Mio dah bagi tahu pengacau dia K. So pengacau dia K nak buang macam mana? Dia duduk atas, cara buang kita bahagikan. Jadi apa yang awak kena buat di sini ialah, dia K per Y sama dengan P per X tambah 1. Saya nak buang K, saya bahagi K, saya bahagi K, semua saya bahagi dengan K. Apa-apa yang dibuat di sebelah kiri, mesti dibuat di sebelah kanan. Itu yang dimaksudkan equal. Kalau kiri buat, kanan tak buat, bukan equal. Okay. Jadi dekat sini, maka you simplify, you dapat jadi 1 per Y. Okay, 1 per Y. Okay, then sama dengan P per XK tambah 1 per K. Soalan dah mudah. Dia dah bagi kamu apa nak buat. Apa maksudnya dia dah bagi kamu apa yang nak buat. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, dia kata, okay, dia kata 1 per Y melawan 1 per X. 1 per Y. Yang melawan ni, orang yang melawan ni, ini paksi X. Macam maths. Y melawan X. Macam tu. So, ini awak punya Y. So, tolong label. Awak tolong ikut step yang saya tunjuk. Mesti tuliskan. Y. Allah Akbar. Mana dia? Hilang. Jauhnya dia pergi. Okay. Tolong ikut step saya buat ni. Okay, so kat sini Y. Y-nya ialah 1 per Y. X-nya, apa X-nya? Ini 1 per Y. X-nya ialah 1 per X. So, tolong tengok betul-betul apa yang saya nak buat dekat sini. Saya dah ambil 1 per Y. Saya dah ambil 1 per X. 1 tu kat mana? Sebelah P ni sebenarnya ada 1. Macam tu. So, sekarang Y, X. M sama dengan C sama dengan. Siapa tak buat ni, walaupun SPM tak ada markah tau. SPM tak ada markah. Saya nak bagi tahu Cikgu Yati, siapa tak buat ni, walaupun dia full mark, tolak 1 markah. Sebab bahaya kalau tak tulis ini. Walaupun dia tak ada markah masa SPM. Apa M? M adalah apa-apa yang duduk dengan X. Saya dah guna bahasa paling mudah. Kalau ikut dalam bahasa matematik tak boleh macam tu. Dia akan kata dia adalah perkali kepada X. Itu dia. Kalau saya cakap perkali, orang tak faham. Apa-apa yang duduk dengan X. Apa X? X kita 1 per X. Saya dah potong dah. Maka M kita adalah P per K. Apa C? C yang duduk sorang-sorang. Ambillah semua yang ada kat sini. Kadang-kadang dia jadi 1 per K tolak P ke. Ambil je semua. So, C awak 1 per K. Okay? Sampai sini barulah awak boleh jawab soalan ini. Okay. Nak jawab, you tengok. Dia tanya K, dia tanya P. Bermaksud kita akan gunakan yang ada M dan C. M dan C. So, tengok betul-betul apa yang saya nak buat. Okay. M dan C. Sebab tu saya kata tadi, graf kamu mesti sampai pintasan Y. Jadi, kita nak K. K tu duduk dekat mana? Dekat C. K tu duduk dekat C. Jadi, awak bacalah graf awak. Okay, kita tengok kita punya C. Tadi, kita tekan kalkulator, kita dapat 2.85. Sekarang kita tengok betul-betul pada sini. Kalau ikut yang graf saya dapat 3.9. Jadi saya kena ikut yang ada pada graf saya. Sebab dia kata berdasar menggunakan graf. Okey, jadi C saya tadi saya dapat 3.9. Jangan takut. Sebab 3.85 round off pun jadi 3.9. Jangan nak pandai-pandai awak pergi ambil 3.85. 3.9 sama dengan 1 per K. Saya nak K. Bukan nak 1 per K.
Ini you punya matematik. Jadi K kamu adalah 1/3.9. Boleh ke tinggal jawapan dalam pecahan? Boleh. Tapi saya tak nak. So jawapan kita ialah 0.2564. Berapa titik perpuluhan cikgu? 4 significant figure. 4 angka bererti. Itu dia. Okay, settle you dapat K. Dah siap? Belum. Nampak tak? Sebiji engkau jawapan. Nampak? Sebiji. Okay. Dia nak apa? Dia nak kamu cari P. P duduknya di mana? Di M. P duduknya di M. Apa M tadi? M tadi yang awak punya B. B awak tadi awak dapat negatif. Kita tengok. Betul tak kecerunan kita negatif? Jangan ambil nilai pada kalkulator. Apa nilai yang awak ambil? Ambil nilai yang koordinat yang betul-betul dekat titik. Ada cikgu dia ajar ambil titik lain. Ambillah titik sini, titik sini. Saya tak nak. Kenapa? Saya takut awak salah baca. Gunakan titik yang kau dah titikkan ni. Sebab titik ni memang ada dekat jadual. Apa dia? Okey, kita tengok dekat jadual kita. 0.5, 1.30. Biasanya saya suruh pelajar tuliskan 0.5, 1.30. Nanti saya tak bagi tahu kenapa saya suruh awak tulis. Okey, kemudian satu lagi 0.2. 0.2 dengan 2.85. Okey, ini 0.2 dengan 2.85. Okey, sekarang kita nak cari P. M ialah P per K. M ialah P per K. M ialah P per K. M is gradient, kecerunan. Apa formula gradient? Y2 minus Y1. Sebab tu saya suruh awak tuliskan koordinat supaya awak tak tersilap. Kalau awak ambil jadual, ramai pelajar terambil atas tolak atas dulu. Sebab formula dia ni Y tolak Y. Jadi pelajar dia akan ambil ini. Ini tolak ini. Sedangkan atas ni X. Bahaya. Sebab tu saya nak awak tuliskan. Ada markah tulis ni? Tak ada. Okey. Kalau mungkin awak ada join mana-mana kelas, mungkin ada cikgu yang buat garis putus-putus ni. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Yang saya nak korang tuliskan yang ini. Okey, ada markah ke tulis tu? Tak ada. Tapi nak bagi awak selamat dunia akhirat. Okey. Jadi awak tengok M. Apa dia M? Y. Ini X, ini Y. Cikgu, ini 1/X, ini 1/Y. Ya, betul. Sebab paksi X kita ialah 1/X dan 1/Y. So, you buat 2.85 tolak 1.30. Mesti Y tolak Y. Kalau Y dari sini, X juga dari sini. Tak boleh sesuka hati kau. Y tolak Y, tiba X ini tolak sini. Tak boleh. Okey, kemudian X kita, apa X kita? X kita 0.2 tolak 0.5 sama dengan P per K. K tadi penat-penat dah cari, gunakan. Bermakna kalau K salah, dekat sini pun salah. Sebab tu hati-hati. So, kat sini 0.2564. 0.2564. So, kira tekan kalkulator. 2.85 tolak 1.3 sama dengan... Okey, lepas tu you bahagi buka kurungan. Ni tekan kalkulator sendiri, takkan tak tahu nak tekan kan? Okey, cari kecerunan. So, yang saya dapat di sini, saya dapat negatif 5.1666666. Ini yang saya dapat. Saya ambil 1667 sama dengan P per 0.2564. Okey, kita tengok kita punya kalkulator tadi. Iaitu kita punya A. Mana A kita? A kita negatif 5.22. Okey, you tengok. Saya dapat negatif 5.16. Bila saya bundarkan, saya masih dapat negatif 5.2. Jadi, jangan susah hati. Tak sama tapi kita boleh full mark. Okey, soalan nak apa? Soalan nak P. Nak P, jadi you darabkanlah
dengan 0.254. Maka you dapat jawapan negatif 1.325. 4 angka bererti. So kita tengok kat sini nampak negatif 1.333. Jangan takut. Saya dapat negatif 1.325. Bila saya round off, masih dapat negatif 1.33. Full mark you dapat dekat sini. Kenapa saya tak bincangkan log? Log ni mudah sebenarnya. Log ni dekat linear law dia jadi mudah. Kenapa mudah? Sebab you nak cari jawapan cuma tekan shift log sahaja biasanya. Okey, settle. Okey, ini soalan dia. Okey, saya nak tambah sedikit soalan walaupun dekat sini tak ada sebab trial SPM baru ni pun dia keluar. Trial SPM baru ni dia keluar, dia kosongkan titik. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk kamu. Sekiranya kamu dah buat cantik-cantik, kamu tengok tiba-tiba ada satu titik ni sangat jauh. Sangat jauh ni, kalau kamu check in, apa ni? Dia duduk sorang-sorang kat sini. Kau pergi check balik kalkulator, betul tak kau tekan kalkulator? Kalau betul, kau check balik, kau plotkan ni betul ke tidak? Macam tu. Kalau semuanya betul, jangan takut. Sebenarnya soalan yang tak betul. Okey. Kenapa saya kata soalan tak betul? Sebenarnya kalau kamu baca soalan, dia akan kata, cari titik yang tersalah catat. Berangan masa buat eksperimen. Apa maksud titik yang tersalah catat ni? Ni, titiknya jauh. Lari jauh dari garis yang ada. Kalau dia kata cari nilai X yang sepatutnya. Kalau nak nilai X, kamu gerakkan titik ini pergi ke selari dengan paksi X. Jadi yang sepatutnya dia di mana? Sepatutnya di sini. Kamu bacalah nilai di bawah berapa. Kalau dia kata cari nilai Y yang sepatutnya, gerakkan ke atas, bacalah nilai Y yang sepatutnya. Itu kalau ada titik yang tersalah, catat. Okey, saya harap clear. Tingkatan 4 terutamanya, awak punya final tak lama. Ini wajib kamu kuasai. Okey, kalau ada soalan atau masih tak faham, tolong angkat tangan. Alhamdulillah, pandai saya mengajar. Bagus murid saya malam ni. Tak faham pun diam je lah ya. Saya akan tahu kamu tu faham ke tak faham bila saya tengok kertas jawapan periksa. Ingat siapa tak jawab ni siap kau. Jangan ambil emet. Okey, tengok sini. Okey, next kita tengok ada cert. Kenapa saya rasa nak tengok cert? Kamu belajar cert. Senior kamu dulu tak ada tajuk cert. Kan? Senior kamu tahun lepas, SPM tahun lepas, dia tak ada tajuk cert. Kamu ada tajuk indeks, cert dan log. Jadi saya nak tengok cert. Okey. Jadi cert. Jangan takut. Kejar dulu 2 markah. Kalau awak tengok sini, dia tak suruh bina jadual. Dia tak suruh bina jadual untuk soalan ini. Tapi SPM memang biasanya akan ada soalan bina jadual. Okey. So dekat sini apa yang perlu kamu buat? Nak kecilkan sikit. Okey, bila dia kata binakan jadual, you tengok sini. Plot cert X, Y melawan X. Jadi markah kamu dekat sini sebenarnya 1 saja. Kenapa 1? Sebab X cuma salin semula. Tak ada markah untuk salin soalan. Okey, jadi kita salin. Paksi X, paksi Y kita adalah cert X, Y. Okey, jadi kita buat. Okey, oleh kerana paksi X kita salin sampai nombor berapa? Sampai nombor 5. Kita pun salin soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia kata cert X, cert XY. Jadi awak tekan kalkulator. Okey, tolong tekan kalkulator ya sebab kalau saya tekan dekat sini dia jadi lambat. Apa XY? Ni. 0.64
X, Y. 1 darab 0.64. 0.64 darab 1. Sama je. Okay. Then you tekan dengan set. Okay. Ataupun you buat gini. Tekan kalkulator set. 1 darab 0.64. Tak payah buat. Kan? Takkan 1 darab pun nak tekan kalkulator. So you dapat 0.8. Okay. Then 2. You tengok Okay, tak apalah. Saya tunjuk tekan kalkulator. Nanti ada pula orang tak tahu tekan kalkulator. Tengok sini. Mana set? Ini set. Set. Ini set. Buka kurungan. Kenapa buka kurungan? Sebab kita nak dia setkan hasil darab. 2 darab 4,79. Tutup kurungan. Sama dengan. So, you dapat 3,095. Round off. 3,1. Okay. Next. Okay, next. Saya nak kecilkan sikit. Okay, next kat sini. Kamu buat lagi terus. Okay, 3 darab 9.67. Okay, you dapat 5,39. Lepas tu set 4 darab 14.82. You dapat 7,70. Lepas tu set 5 darab 19,89. You dapat 9.97. Okay, settle. Dah settle ni buat macam tadi. Awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator, masukkan nilai. Okay, saya nak awak tekan kalkulator. Saya nak tekan dekat sini. Kalau saya buat dekat situ lambat. So, tekan mode. REG nombor 2, tekan 1, masukkan nilai. 1,0.8 M plus 2,3.10 M plus 3,5.39 M plus 4,7.7 M plus ke 5,9.97 M plus. You dapat last kali N sama dengan 5. You tekan shift. You tekan nombor 2. Tekan bulat ke kanan. Jumpa A, B, R. You salin A. A-nya you dapat tekan nombor 1. A sama dengan negatif 1.49. Tekan shift. Tekan nombor 2. Gerakkan anak panah sampai jawab dapat B. B you tekan kalkulator. B-nya dapat 2.294. Apa B? B is your gradient. Apa A? A is your C, y-intercept. Macam tu. Okay. Lepas tu apa kita nak buat? Kita akan plotkan graf. Mana kertas graf saya? Okay, kita akan plotkan graf dekat sini. Okay, dia kata apa? Ada skala tak? Okey. 2 cm 1 unit kepada 2 paksi. Kepada 2 paksi. Awak nampak kecerunan kita positif. Bila kecerunan kita positif dan you tengok dekat situ, dia kata you punya C negatif. Okey, kecerunan kita positif. Maksudnya graf kita nanti, paksi X kita kena duduk atas sikit. Sebab apa? You punya C dekat bawah. Nanti C kamu, kalau ikut you punya kalkulator 1.49. Dan M kamu, kecerunan dia adalah 2.294. Jadi graf kamu bentuknya macam ni. Jadi apa yang perlu buat? Kita akan naikkan paksi X. Jangan macam tadi, paksi X dekat bawah. Jangan. Okey. Soalan kata 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Paksi X 1 hingga 5. Paksi Y, kalau awak tengok, paling besar 10. Jadi, kan dia 9.97, saya ambil 10 lah. Dan dia kata 2 cm 1 unit. You tengok, saya buat 10 dekat atas sekali. So, saya akan letak sini 10, 9, 8, 7. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. Oh, tak muat sebab dia 1.49. 012 tu cm.
kedua-dua paksi. 9.97. Oh, besar ni, jauh ni. Betul tak ni? Cukup tak ni? Ni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey. Tak cukup. Jadi, kalau tak cukup, okey, SPM dia tak akan jadi tak cukup Okey, ni tak cukup kan? Kalau tak cukup, tak apa. Yang ini kita abaikan. Yang ujung ni saya abaikan. Sebab yang penting saya nak tunjuk C dia. Okey. Jadi saya akan abaikan. So, saya akan buat dia dari 8. Okey, so sini 8, 7, 6, 5, 4. Okey. Empat, 3, 2, 1, 0, -1, -2. Okey, sebab saya nak 1 point tu. Jadi kat mana paksi X saya? Ni paksi X saya. Okey, 2 cm 1 unit. 1, 2. Ada orang baru masuk. Cikgu 3 tak tulis cikgu. Mana? 4 Terima tapi kasih. 2. Nice. Terima kasih. Okey. 3, 2, 1, 0, -1, -2. Okey. Jadi, ni sebab ni lah. Kan Izul dia suka tu lah, cikgu ketawakan dia. Dia kata, Lala cikgu silap. Okey. Cukup sampai situ. So, paksi. Okey. Jadi, awak guna pembaris, gariskan. Jadi, gariskan paksi X, paksi Y. Tadi cikgu tak buat pun. Okey, tadi tak buat. Jadi, sekarang ni saya dah buat. Dibuatlah. Ini paksi X, gariskan. Paksi Y, awak gariskan. Okey, sebenarnya kalau tak gariskan pun tak apa. Sebab dia dah ada garisan dah tu. Okey. Okey, dah. Kita plotkan. Okey, 1 dengan 0.8. 1 dengan 0.8. Kenapa saya tak boleh nak tarik ni gini? Mana ujung bulat ni? Saya nak besarkan kertas graf je, dia jadi terbesar semua dah pula. Kan? Besar semua, tulisan tu pun besar. Okey, 1 dengan 0.8. 1. 0.8 lebih kurang di sini. Okey. Then 2, 3.1. 2. Okey, jadi ni 0.8. 2, 3.1. Okey, next. 3, 5.39. 3, 5.39. 5.4 lebih kurang kat sini. Okey, 4, 7.7. 4, 7.7. 4, 7.7 di sini. Okey, ini yang saya dapat. Jadi sekarang ambil pembaris. Kita gariskan. Saya dah tahu tadi, saya punya C akan berada di negatif 1.49. So, saya akan agak-agaklah bagi dia macam tu. Okey, so saya gerakkan dia. Cantik. Nampak tak? Kena semua. Ada sikit je tak kena. Okay, awak kena buatlah Saya, ni sebab dia, kan nampak. Bila saya lepaskan je pembaris ni, dia akan gerak sikit. Okay, awak buat betul-betul lah. Ini dia. Itu dia. Jadi, kita pun teruskan. Jadi, kita tengok 1.49. Nampak tak? Yes, cantik engkau. Ini 1.5. Yes, betul. Okay. So, ini saya punya graf. Barulah kita tengok soalan. Tengok. Jadi, selepas buat graf, semua settle yang ini, kita nak jawab. Kita kena keluarkan apa dia Y, apa dia X, apa dia M, apa dia C. Tak ada markah tapi wajib. Okey, saya kata wajib. Berdosa besar tak buat. Y, X, and C. Okey, ini dia. Apa dia Y? You tengok soalan. Plot set X, Y.
Awak ada kat sini cuma Y. Set Y. Saya nak set X, Y. Apa nak kena buat? Form 4. Respon seorang, form 4. Darab X ke darab X. Darab X. Darab X. Betul ke darab X? Lock itu lock. Saya lock. Lock pula. Siapa Bukan. Lock tu saya kunci. Siapa ini? Suara siapa ni? Kenapa saya jadi confused suara siapa ni? Macam tak merdu je suara. Siapa? Adam? Zaim Biasa Adam, Zaim itulah suara-suara yang nak. There you go. Yang nak bercakap tu je lah orang-orangnya. Kan? Kalik ada kalik? Darab X. Kalik. Darab X. Darab apa? Tolong saya. Soalan kata set Y sama dengan A set X tambah B per set X. Soalan kata jadikan set XY. Jadikan X saja. Kat sini set XY tak ada. X saja pun tak ada. Jadi apa kita nak buat? Siapa nak Darab set X. Ya, darab set X. Siapa ni? Ni Dahlia. Okey, darab set X. Okey, jadi semuanya kena darab dengan set X. Jadi set Y darab set X. You akan dapat set X, Y. A set X darab set X. Set darab set ambil dalam dia sebab dia sama. So, you dapat AX. B per set X darab set X. You dapat B. Itu dia. Apa Y kita? Set X, Y. Apa X kita? Ni nampak? Ni nampak? Ni dah potong? Ini dah potong. X. Apa M kita? A. Apa C kita? B. Itu dia. Soalan tanya apa? Cari A dengan B. Apa dia A? A kecerunan. Apa B? B adalah pintasan paksi Y. Jadi awak pun tengok. Senarai tulislah B. Kalau awak boleh baca tadi, tengok graf awak sini. Kalau awak tak boleh, tak mungkin kita boleh baca 1.49 kan? Yang kita nampak 1.5. Jadi awak pun tulis B. B tu C awak. B adalah negatif 1.5. A apa? A adalah kecerunan. Kecerunan macam saya buat tadi. Ambil 2 titik yang betul-betul di atas garisan. Dan saya nak ambil mana? Saya nak ambil ini sebab saya nampak dia tepat. Saya tuliskan dulu. 3, 5.39 dan di sini 4, 7.7. So, saya cari kecerunan. Okey, saya cari kecerunan. A adalah kecerunan. Jadi kecerunan saya buat 7.7 tolak 5.39 bahagi dengan 4 tolak 3. Tekan kalkulator. 7.7 you darab dengan tolak dengan 5.39. You dapat jawapan kat sini 4 tolak 3 1. So dapat 2.31. Kita tengok tadi kita dapat berapa? 2.29. Round off jadi 2.3. Tengok skema dia berapa? 2.3. Jadi kita punya betul full mark. Faham? Okay, next. Dia kata cari Y bila X 3.6. Tolong tengok. Cari Y bila X 3.6. Dekat sini, paksi X dia X. Paksi Y dia set XY. Soalan ini masih dikategorikan mudah. Kenapa? Sebab X-nya 3.6. Jadi awak cari saja 3.6. 3.6 ni awak ambil pembaris, awak gariskan. Pergi dekat atas. So, awak ambil 3.6. Okay, 3.6 kurang lebih di sini. Kurang lebih kurang. Saya buat garis putus-putus. Okay, ini saya punya 3.6. Okay, then saya bawa dia pergi ke paksi X awak. Paksi XY lah. Okay. Lepas tu kita baca. Kita baca berapa? Kita dapat dia 6.567. 6.7. Okay, 6.7.
Jadi kita ambil di sini tadi soalan kata cari nilai Y. Yang awak ada adalah cert X, Y. Yang awak ada cert X, Y sama dengan 6.7. Saya nak Y. Saya nak Y. Nak buat cert kuasakan 2. Jadi X, Y awak ialah 6.7 kuasa 2. So, you dapat di sini 44.89. Saya nak Y. Y ialah 4.89 bahagi X. Apa X? X kita ialah 3.6. Bahagi 3.6. So, you dapatlah jawapan Y awak 12.469. Okay, kita tengok jawapan. Nampak? Dia dapat 12.66. Jadi, tak apa. Sebab kalau saya bundarkan ni, saya dapat 12.5. Dia still ada plus minus 0.1. Faham? Boleh? Faham. Okey. Jadi, Boleh go. okey jadi ada cert. Jadi ini ni, soalan sama. Soalan sama. Okey, habis lah. Okey, jadi kenapa saya tak buat log? Log ni mudah dan log pun banyak dah kita buat latihan. Jadi hari ni saya buat pecahan dengan saya buat yang ada cert. Okey, saya harap apa yang awak dapat hari ini, okey, akan membantu awak untuk jawab soalan sekiranya dia keluar yang melibatkan cert. Okey, jadi awak tak akan jumpa lagi saya ke Cikgu Yati ke atau Cikgu Zalati ke untuk buat ulang kaji tajuk ini. Kita orang tak akan buat dah tajuk ini. Okey? Okey, saya akan sharekan link kehadiran. Awak tolong ambil dan isi. Tingkatan 5 tak payah, tingkatan 4 sahaja. Kejap ya, kat mana saya letak tadi? Saya hampir lupa. Okey. Okey. Hampir lupa. Okey, saya sharekan link kehadiran dekat ruangan chat. Cuma pilih kelas dan tuliskan kehadiran. Boleh? Okey, tahniah. Saya tengok hari ni ramai. Jadi, untuk pelajar tingkatan 4, saya ada set sebenarnya ada jadual ulang kaji untuk pelajar tingkatan 5 setiap hari. Cikgu. Ya. Tanya sikit lah. Cepat. Kan tadi kita ada tekan kalkulator kan yang nak cari nilai A untuk pitasan Y, B untuk ucarunan tu kan. Lepas tu yang huruf R tu untuk apa tu? R tu duduk dalam rumah. Biarkan. Tak payah buat apa-apa. Okey. Saya dah share rakaman tu dalam ni. Okey, jadi isikan kehadiran dan awak tunggu je. Kalau cikgu bagi tahu adalah. Saya akan buat untuk pelajar yang gabung ni, dia kalau tak hari Selasa atau hari Rabu. Jadi tadi ada yang bagi tahu ada tuition ke apa tu, pandai-pandailah awak selesaikan diri awak. Okey. So saya stop dekat sini. Tahniah pada yang join. Semoga awak dapat full mark untuk tajuk linear law. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, dah isi kehadiran masing-masing dah isi sebab saya nak tutup nanti awak tak ada link kehadiran tu. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Sama jangan lupa solat Isyak. Terima kasih cikgu. Solat Assalamualaikum. Isyak. Terima kasih, Cikgu. Okey, assalamualaikum.